Okey, Assalamualaikum geng. Setelah beberapa jam pakai, lain-lain tak ada masalah. Cuma berita yang tak baiknya 5G dekat U-Mobile tak dapat. Okey. Unify, aku cuba masuk SIM Unify, lagi teruk. Sebab memang kalau China set yang aku tahu band band 20 tu tak ada untuk 4G dekat dalam phone tu. Jadi memang lagi teruk. Area yang tak ada band yang Unify pancarkan band 20, terus kau tak dapat 4G, terus kau dapat 2G je. Okey. Jadi siapa yang pakai Unify dan nakkan 5G dekat China set ni, untuk Nubia Z50 memang tak dapat. Yang aku dah test dekat U-Mobile dengan Unify. Okey. Jadi yang lain okey, yang lain memang okey. Dia punya China apps pun tak banyak sangat. Aku dah buang dah. Aku buang dalam 10. Dia tak macam Xiaomi kalau kau China set, banyak China app kau kena buang satu-satu kan. Yang ini tak ada. Aku dalam 10 je aku buang. Jadi memang okey lah. Memang notification. Yang ini nanti aku nak set nanti. Sebab ni dia punya ni dia, kau tarik daripada bawah, dia terbalik tau. Macam Xiaomi kau tarik daripada atas untuk kau search. Ni tak, kau tak tarik daripada bawah, dia search dia tarik daripada bawah. Ini boleh off kan ni setting ni. Okey, memang ada keluar lah. Jadi kau off kan search ni, tarik ke bawah ni, dia tak ada China punya ni memang tak ada ganggu lah. Jadi untuk language dia lebih kurang Xiaomi je tau. Kau tengok dia punya ni nampak sama tak macam Xiaomi? Lebih kurang dengan Xiaomi je. Memang sama. Tengok daripada sini, notification lebih kurang sama. Kau tengok dia punya wallpaper yang bulan-bulan planet tu lebih kurang Xiaomi je. Nampak? Tak lagi best. Xiaomi setakat tu je kan. Tapi ini lagi best daripada Xiaomi. Dia punya yang planet tu, dia punya fingerprint pun laju. Sebab dia consider memang dia flagship kan. Kau tengok lagi dia punya option untuk wallpaper tu. Kau tengok, dia pun sama juga personalize. Alamak. Tengok personalize setting kan sama macam Xiaomi. Sama je. Xiaomi China set lah. Aku rasa global tak ada macam ni. Yang China ROM lah. Kata wallpaper. Nampak dia lagi banyak planet. Macam Xiaomi je, dia tak tu sangat. Kata tengok 8 planet. Memang menarik lah. Memang menarik lah. Jadi untuk siapa yang nak berubah arah, nak test benda yang baru kan. Kadang-kadang kau pakai Xiaomi kau boring juga kan. Jadi dia punya setting-setting dia lebih kurang je Xiaomi. Jadi kau tak akan rasa macam kau kekok lah. Kau rasa macam kau kekok lah. Macam screen dia kurang sikit. Sebab dekat dalam spek dia punya nits paling tinggi pun maksimum dia 1000 nits je. Jadi bawah matahari dia tak seterang macam 13 Pro. Xiaomi 13 Pro dia berapa? 1900 nit lah. 1800 nit. Dia punya terang dia memang terang lah. Jadi dia punya fingerprint pun, untuk fingerprint macam ni. Lain-lain siapa yang pakai Xiaomi pakai ni memang tak ada tu lah. Memang yang ini Antutu yang aku dapat. Yang Antutu yang aku dapat. Ni aku terus test je. Aku tak adalah clearkan background apa semua, on dia punya apa mode apa semua, performance mode tak ada. Aku dapat, aku install Antutu, aku terus run je Antutu. Jadi dari segi kamera pula. Kamera dia banyak features. Kau tengok
Kalau nak explore ni memang tak explore ni. Camera family kita ada banyak features. Full size document, macro, time lapse, slow motion, multi exposure, electronic apa benda ni, light draw, car trail, moon, starry sky, star trail. Ni memang banyak lah dia features dia. Sampai 3 muka surat dia punya features dia. Memang banyak lah. Moon ada tak? Moon tak ada lah sebab dia tak ada telefoto, tak ada. Ni ada street ni tak tahu macam mana untuk street. Ni pro, foto, video. Yang ni aku tak explore lagi lah. Ni night mode, ni portrait. Yang aku dah ambil gambar, aku ambil anak aku untuk kamera dia lawa. Sekarang ni untuk tahun 2023, kamera phone semuanya lawa-lawa. Cuma ada kelebihan daripada certain je lah. Semua kamera phone dah lawa-lawa. Sebab itulah kalau dalam DxOMark tu, dia menang dari point dia sikit-sikit je, dia punya menang ni. Kau tengok daripada nombor 1, 2, 3, 4. Cuma dia punya point dia 1-2 point je menangkan. Sebab memang dia orang tengah berlomba ni untuk jadikan siapa kamera yang lawa kan. Jadi apa benda yang features untuk nombor 1, macam contoh Honor nombor 1, Honor ke apa nombor 1 lah DxOMark tu. Jadi brand-brand lain akan cuba kasih apa yang nombor 1 tu ada. Dia orang sekarang untuk tahun sekarang ni, dia orang berlomba-lomba untuk jadi kamera. Jadi untuk dapat kamera yang cun lah. Jadi kalau untuk kita nak comparekan kamera tu, ada yang dia brand ni menang, ada yang brand ni menang. Jadi kira macam tak ada yang betul-betul lah. Tak ada yang betul-betul. Macam Pixel. Macam Pixel sebabkan dia punya processing kan. Jadi itulah kamera tak tu sangatlah. Kamera untuk engkau point and shoot, ambil gambar orang, memang tak ada masalah. Jadi dari segi lain, yang ralatnya tu tak naik 4G 5G lah. Sebab aku tengok dalam Keymobil. Jadi sekarang ni tak boleh percayalah Keymobil ni. Nubia Z50 Nubia Z50 dalam Keymobil. Kau tengok nampak ni 3 or 4. Selalunya phone-phone aku dah test 3 or 4, dia akan dapat 5G kat Malaysia ni. Macam Vivo 3 or 4 dapat 5G. Vivo X90 Pro Plus tu kan, semua 3 or 4. Tapi tak dapat. Sebab aku tengok dekat Net Monster, NSA tak naik langsung. Tak tahulah untuk next update ke apa benda ke, NSA tak naik langsung. NSA tak naik langsung. Aku test U-Mobile ni punya SIM dekat wife aku punya Vivo punya phone 5G. Masuk je dia terus naik NSA. Dia nak kena ada 2 NSA dengan satu lagi baru dia naik 5G. Ni NSA tak naik langsung. Jadi itu yang buatkan dia tak dapat 5G tu. Tak tahu apa yang, kalau betul lah dia punya spek dia ada dekat sini semua dalam phone, apa yang buatkan dia tak naikkan 5G? Kita tengok ni dalam spek band speknya. N28A, N28B ada. Tapi dia ada question mark ni, dia ada beritahu. Mungkin itulah. Tengok ni question mark. In Chinese market, B28 and N28 band are splitted in low and upper frequency A and B. Okay, global version has full B28 and N28 coverage. Take care if you buy a Chinese version, check either coverage completely is in that band. 28B is upper duplexer and N28 is lower duplexer. Ini dia punya explain dia antara Chinese punya band dengan China dengan global punya band. Jadi kita nak kena tahu lah, itu mungkin itulah salah satu sebab yang dia tak naik lah 5G. Okey. Yang lain memang tak ada apa. Dia punya tu memang smooth. Kau tengok dia punya ni, fingerprint dia pun
fingerprint dia pun laju, memang tak ada masalah. Dan ni sekarang ni aku dah guna macam biasa dah. Dah install Play Store, nak install Play Store pun senang. Memang tak ada gangguan lah dengan China. Cuma kalau dia update, dia akan keluar bahasa Cina lah. Macam mana ni sistem main update. Tu dia akan keluar bahasa Cina lah. Okay. Ada update lagi. Okay, ini tak tahulah, mungkin next update dia naik baru dia boleh dapat 5G, tak tahu. Itu nanti aku akan update kemudian. Jadi ni aku cuba update. Jadi itulah. Jadi untuk siapa-siapa yang penting kan nak main game, nak dapat prosesor yang memang stabil gila, memang tak ada throttling, memang bateri memang tahan, memang apa tu, yalah, kita tengok dekat dia orang punya review kan, setiap phone yang pakai SG Gen 2 yang dia dah test throttling, dia dah test tahan bateri, dia dah test maintain performance. Jadi semuanya brand tu semuanya dia orang puas hati. Okey, dia punya refresh rate maintain je 5960. Dia tak macam yang sebelum ni lah punya processor. Jadi boleh lah untuk siapa-siapa yang kalau kau nak buat main phone pun boleh telefon ni. Kalau untuk kau buat second phone untuk main game pun boleh juga. Bateri 5,000. Brand lain yang pakai bateri 5,000 cuma Samsung je. S23 Ultra kan yang pakai bateri 5,000 mAh. Brand lain belum lagi jejak lagi 5,000. Xiaomi tak jejak lagi 5,000. Semua brand lain, Vivo tak jejak lagi 5,000. Ini dia dah kasih bateri 5,000. Aku belum test lagi ketahanan bateri ni. Tadi masa aku tu tadi bateri dalam 70%. Masa aku keluar kotak 70%. Aku dah test macam-macam, dah update dah ini apa semua ni. Sekarang ni 59%. Tengok SOT. Dia tengah update lah. Nanti aku akan update lagi lah dia punya SOT dia berapa. Jadi untuk siapa-siapa yang tanya dapat 5G tak, itu memang kecewa lah. Memang tak naik 5G. Walaupun dia dah stated dah band tu, dekat phone ni ada band 28A, 28B dah ada dalam phone ni. Tak tahu apa sebab dia lah. Okey. Tapi murah, memang dia murah. Kau boleh nak dapat lagi Snapdragon 8 Gen 2 yang murah. Contoh macam Poco ataupun Redmi K series kan. Kau boleh dapat K60 Pro kot yang Gen 2, pakai Gen 2 aku tak pasti. Tapi dia dalam segmen budget flagship. Okey, phone budget tapi gunakan flagship punya processor. Okey, tapi yang ini dia memang dia flagship. Z50 adalah flagship untuk Nubia. Z50 Ultra adalah premium flagship untuk Nubia. Dia more kepada kamera lah, Z50 Ultra tu. Jadi kira okey lah, kira flagship. Harga macam K60 Pro. Dia flagship tapi harga dia sama macam budget flagship K60 Pro. Itulah aku maksudkan. Memang boleh je kalau kau nak HD 8 Gen 2 yang murah, K60 Pro pun ada. K60 Pro dia flagship ke? Dia pakai HD 8 Gen 2 ke? K60 Pro. K60 Pro. Ya, aku nak confirm kan. Pro GSM.
Asset Marina. K60 Pro. Ni K60 Pro. Ini kira consider kira budget phone tapi pakai flagship processor, sama macam Xiaomi 12 T series. Nanti akan keluar Xiaomi 12 Xiaomi 13T Pro kan. Dia kemungkinan dia akan pakai SDA Gen 2, tapi dia budget phone yang pakai flagship processor. Dia punya segmen dia. Itu yang beza dia. Jadi itulah. Itu yang beza dia. Ini dia punya ni 500. Aku tak tahulah berapa harga dia untuk K60 Pro untuk spek yang sama dengan dia. Sebab aku tak install lagi dekat Telegram dekat dalam phone ni. Aku tak tengok lah. Tapi kau boleh compare lah. Kalau misal kata ini untuk 12512 harga 2,500, K60 Pro 12512 harga 2,000, kau boleh beli. Ataupun harga 2,000 dekat-dekat dengan dia pun, kalau kau bandingkan dengan spek-spek yang dia kasih, macam K60 Pro ni kasih, macam ni ada wireless, dia tak ada wireless. K60 Pro ada wireless, dia tak ada wireless. Okey, lagi tak 120 watt charging, dia 80 watt je. Okey, lagi kelebihan dia pula tu, siapa yang nak sangat USB 3.0, 3.1, K60 Pro USB 2.0 je. Dia ada kelebihan dia masing-masing lah. Okey, macam lagi stereo, memang sama stereo speaker. Kau tengok aku compare dulu Nubia Z50. Okey, apa lagi? Ada lagi ringan lagi. Okey, dia lagi kecil lagi. Dia lagi kecil dan lagi ringan. Nubia lagi kecil dan lagi ringan. Okey. Ni 144 Hz. Ini 120 Hz. Okey. Ni 1004 nit speak. Ini 1000 nit. Ini lagi terang. Time gelap dia lagi terang. Time bawah cahaya matahari lagi terang. Engkau kalau kalau kau betul-betul brightness naikkan macam ni, dia tak boleh pergi sampai 1000 apa spek yang dia tu. Yang brightness yang naik ni sampai nit peak ni, dia dekat bawah matahari tau. Dia bawah matahari. Okey, skrin besar sama. K60 Pro dia lebih, dia resolution dia 1080p je. Okey, prosesor sama. Ni pun sama juga, tapi dia ada 1TB 16GB RAM. Okey, lain kamera dia ada 3, ni ada 2. Kira consider sama je lah. Sebab makro ni kira makro ni pada aku dia kira tambahan je lah, letak kat situ untuk nak menampakkan benda banyak. Okey, 64 OIS, 50 megapiksel ultra wide. Okey, tapi dia punya aperture 1.6 tau. Ini 1.9. Jadi 1.6 ni dia kalau dalam low light dia lagi terang lah, sebab dia punya buka dia tu lagi besar. Contoh 1.9 dia buka macam ni, 1.6 dia buka lagi macam ni. Jadi cahaya lagi banyak masuk. Okey, ni aku belum test lagi, untuk malam aku belum test lagi lah. Okey, dia punya ultra wide 8 megapiksel, Nubia ni 50 megapiksel. Okey, sama. Selfie camera sama. Semuanya lebih kurang. Under display pun sama juga. Jadi lebih kurang. Tengok, lepas tu kau tengok harga lah.
Jadi kalau kau tak nak decide untuk beli China set untuk sama ada K60 Pro ataupun Nubia ni, dua-dua tak dapat 5G. Okay? Kalau Nubia ni dah aku test masuk SIM dia memang dapat 5G, memang sah lah. Nubia ni akan ramai orang beli. Tapi sedihnya dia tak dapat 5G. Jadi engkau dah boleh consider dua-dua tu. Mana satu ni? K60 Pro ke Nubia? K60 Pro ke Nubia? Ataupun nak keluar ni apa? Poco F5 Poco F5 ke apa ke yang dah masuk dalam sirin tu. Itulah, itu untuk engkau itulah, untuk engkau consider lah kalau engkau nak beli. Okey, kalau nak beli dia ada menang dia ada menang dia. Kalau kau yang jenis nak sangat USB Type C, Nubia ni ada. Okey, bateri charging bateri sama je besar. Okey geng. Jadi ada sikit kecewa lah sikit tak naik 5G tu. Tapi tak tahulah kalau next update dia buka band tu kan yang dia tahan tu. Tak tahulah sebab aku dah on dah semua ni. Aku dah on dah semua. Aku dah on. Dia ada adaptive 5G ni. Aku on ni pun tak boleh juga. Enable 5G aku dah on. Prefer network 5G pun aku dah on lah. Masih juga tak naik. Jadi siapa yang pakai Yes ataupun Unify jangan beli. Sebab nanti kau akan struggle. Dia akan jadi 2G. Kalau band kau band 20 tak ada. Kalau dekat area kau tu band 20 yang dia transmit untuk ke phone kau, tapi kau tak ada band 20, habis kau akan struggle nanti. Dia struggle dia struggle cari line. Itu yang membuatkan phone kau bateri makan. Okey, itu pun nak kena kira juga. Kadang-kadang orang fikir, orang komplain, kenapa aku punya telefon ni kuat makan bateri? Itu pun kau nak kena consider juga. Okey, misal kata engkau beli phone MySet, kau pakai Yes ataupun Unify, kau beli MySet dengan kau beli China set. Okey, MySet full band untuk Yes, untuk Unify support. China set dia tak ada band 20. Jadi kalau area rumah kau tu dia transmit pakai band 20, kalau kau pakai China set, dia akan struggle. Dia akan bertukar kejap-kejap, dia tukar 2G, lepas tu tukar, dia struggle. Dia akan mencari mana-mana band yang dia support tu yang terdekat dengan dia. Okey, sebab band 20 yang dia transmit tu masuk ke sini, dia tak boleh nak dapat dah. Dia tak boleh nak dapat. Jadi dia akan cari band yang dia support tu jauh, yang mana terdekat lah. Jadi dia akan struggle. Di situ akan makan bateri. Okey, itu yang kita nak kena tahu juga. Sebab lain orang dia punya kegunaan bateri dia tak sama. Kadang-kadang bergantung pada kau punya tempat kau duduk. Kadang-kadang kau pergi mana-mana tak ada line apa semua. Itu semua tu untuk phone kau bekerja keras. Bila phone dah bekerja keras, dia akan makanlah bateri tu. Okey, kita buka balik ni Net Monster. Dia tak naik NSA. NSA tak naik. Kalau dia naik NSA, mesti akan dapatnya. Tak tahulah kita tengok macam mana. Update new version 500 ini belum habis download ni. Dia tengah update. Okey geng. Okay, Assalamualaikum. Inilah, tapi aku puas hati dengan performance dia lah. Yang aku kecewa sikit dekat 5G tu tak dapat lah. Yang lain-lain ni okey lah. Untuk sebagai SD8 Gen 2, memang apa yang spek dia semua tu okey lah, boleh lah, boleh dikatakan kena dengan harga dia lah. Kan tak dah jejak sampai 3,000 kan. Ataupun kalau kau nak dapat, kau nak 1 tera ke, nak pakai lama ke, nak masuk apa-apa dalam phone, boleh lah jejak 3,000 lebih sikit kan. Dapatlah kau 1 tera 16GB RAM. Kau pakailah sampai kau tak risau apa dah pakai. Okey geng. Assalamualaikum.